Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita surah Al-Anfal ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita akan tengok ayat yang ke-9 dulu seperti mana yang saya catatkan di papan putih. Diagram warna pink ada lagi tak? Ada lagi ya? Okey, kita keluarkan dulu perkataan-perkataan yang sepatutnya diketahui oleh pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab Perkataan ni sangat maklum. Kita keluarkan dulu. Yang pertama, iz. Maknanya ketika isim ke fa'il ke haraf. Ya? Ketika isim. Isim apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Cuba tengok diagram warna pink. Adakah iz isim zaraf zaman, iaitu baris yang kedua terakhir ya? Ujung selepas al-an iz, iza, lamma. Iz ni bila dia disebut di dalam Quran, apa makna iz? Ketika ya. Kalau kita tengok terjemahan, kita akan berjumpa dengan perkataan ingatlah ya, atau sebutlah. Maknanya iz ni walaupun selepas dia fi'il madhi ke mudhari' ke, dia tetap menunjukkan perkara yang telah berlaku ya. Cerita sejarah, iaitu sejarah perang Badar. Ingatlah ketika. Kalau dalam bahasa Arab dia akan ada perkataan uzkuru. Uzkuru. Fi'il apa ni tuan-tuan? Uzkuru. Ini kalau ni fi'il amar. Kalau fi'il madhi zakaru saja. Uzkuru. Fi'il amar apa dhamir dia? Diagram apa ni warna kuning. Kuning ada lagi kuning. Apabila fi'il amar di hujungnya ada penambahan waw dan alif, apa dhamir dia? Ya, antum. Makna sebab tu kita akan terjemah ingatlah oleh kamu semua wahai orang yang beriman, wahai ahli Badar, ketika cerita-cerita yang akan disebutkan ni.
Ya, bila is tu mesti cerita yang telah berlaku, walaupun nanti kita jumpa fi'il mudhari' selepas dia. Ini ada dalam tafsir, dan biasanya dalam terjemahan dia akan sebut perkataan ni. Ingatlah, ya. Makna ingatlah satu cerita ketika mana berlaku peristiwa yang akan kita bincangkan. Perkataan yang biasa, Rabba maknanya Tuhan. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Soalan lama. Ya, sebab dia mudhaf. Apa tanda dia mudhaf? Tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada nun musanna dan jamak. Jangan muak saya cakap, saya tak muak. Itu semua kisah-kisah lama yang perlu diungkit-ungkit lagi. Mudhaf tak boleh alif lam, tanwin, dan tak boleh nun musanna dan jamak. Bermakna mana mudhafun ilaih? Kum. Kenapa kum jadi mudhafun ilaih? DM di I. Dhamir muttasil dengan isim. Ingat tak tu? Ini kono lomang, kono ketupek, kono kondang. Munyok je. Kakak yang telefon saya. Okey, kakak ambil buku kat sini depan ni. Yang kat hijau tu. Kakak berdua. Kakak ambil kat depan tu, ambil. Okey, ambil tu. Yang hijau tu kakak ambil satu set. Lepas tu yang diagram tu satu-satu. Kakak bawa lah semua tu kat tempat kakak. Angkut je. Memang untuk kakak tu. Okey, jangan lupa ni nah. DMDI D dhamir, M muttasil melekat ke ikutlah. D dengan I isim mesti jadi mudhafun ilaih. Jangan fikir bawa penat je. Dia mesti jadi punya. Apabila dhamir dia melekat dengan isim, dia mesti jadi mudhafun ilaih. Disandarkan perkataan Rabb iaitu Tuhan kepada kum iaitu kamu. Ini perkataan ni saya tandakan X sebab dia termasuk dalam diagram warna pink. Diagram warna pink mengumpulkan semua isim dan haraf yang sangat popular digunakan dalam bahasa Arab. Seterusnya ialah fa. Maka kalau dia menyambung, kalau ataf, macam mana nak terjemah fa ataf? Lalu. Kalau fa pada permulaan ayat dia istinaf, macam mana nak terjemahkan? Maka. Kalau fa itu fa sababiyah, macam mana nak terjemah? Maka dengan sebab itu. Kalau fa tu fa fajaiyah, macam mana? Maka tiba-tiba. Okey, mari kita kumpulkan tu. Fa dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan jumpa, rupa dia memang samalah. Fa. Kalau tuan-tuan terjemahkan dia maka pada permulaan ayat, itu apa tu? Haraf apa tu? Permulaan ayat istinaf. Istinaf tu sendiri memberi makna permulaan. Kalau kita jumpa fa itu makna lalu di tengah-tengah ayat, maka tu haraf apa? Ataf. Apa fungsi ataf? Menyambung. Dia akan menyambung cerita. Seorang bang. Waalaikumsalam. Mananya? Gerabaknya. Oh, besok. Besok Oh. Wah, tak sedar saya tu. Anak saya seorang. Insya-Allah sama-sama lah. Anak saya seorang. Okey, seterusnya kalau kita jumpa fa, dia masuk dalam fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu jadi bagi atas. Rupa dia sama juga macam tu, maka kita akan terjemah maka dengan
sebab itu, atau dalam bahasa Indonesia maka kerana itu. Maka ini dia panggil fa apa? Sababiyah. Berkebut ya. Okey, kalau kita jumpa fa, terutama dia ada iza, fa iza hum khamidun. Maka fa itu kita terjemah maka tiba-tiba. Mana perkara itu berlaku terlalu pantas, maka dia dikatakan fa tu fajaiyah. Fajaiyah makna tiba-tiba lah. Tak semena-mena dia jadi ya. Okey, jadi maknanya di sini fa apa agaknya tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak betul pun okey je, sebab ulama-ulama biasanya dia akan sedikit ada ketidaksamaan dalam menyatakan fa ni makna maka ke makna lalu ya. Kakak punya terjemahan ada lalu? Ada tak? Ya, kalau diterjemah lalu itu bermakna fa tu adalah fa ataf ya. Saya tengok sekejap saya punya buku ni, dia nak kata apa fa tu. Fa ni bagi buku saya ni dia kata fa ataf ya, mana lalu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung semula cerita kita ya. Boleh rujuk kepada diagram warna pink kita kan Warna pink tu mengumpulkan isim dan haraf yang sangat popular digunakan di dalam Al-Quran. Seterusnya, la mana apa tuan-tuan? Bagi haraf apa? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim selepas dia. Kenapa isim selepas dia tak baris bawah? Mabni. Kenapa dia mabni? Sebab dia popular. Sebab dhamir adalah mabni. Kalau kita nak tahu dia mabni, diagram mana kita nak rujuk? Diagram ni warna purple, tapi nampak macam putih je. Ya, cuba tengok bahagian isim, ada satu kotak khas yang menyatakan isim mabni. Ada berapa tuan-tuan? Cuba tengok isim, bahagian isim ada kotak kecil sebelah kiri, mabni. Ada 8 itu Pertama sekali yang mabni dan tak akan berubah sampai kiamat ialah dhamir. Sama ada dhamir tu muttasil ataupun dhamir tu munfasil. Semuanya adalah mabni, tak akan berubah. Okey, seterusnya perkataan yang tuan-tuan patut sangat tahu ialah anna. Sesungguhnya. Tetapi dia jadi baris bawah ni sebab apa? Kerana mana-mana isim ataupun haraf yang bersambung dengan ya dhamir, dia wajib baris bawah secara darurat. Terpaksa. Kalau ustazun jadi ustazi, masjidun masjidi, inna inni. Ini kalau anna. Apa beza anna dengan inna? Anna ni dia akan berada di tengah-tengah. Kalau ini dia akan ada di sini. Itu je beza dia dan makna dia sama. Dia adalah haraf taukid. Okey, apa makna anni? Sesungguhnya aku. Okey. Wajib tahu kum. Ya tuan-tuan? Maknanya kamu semua. Ini dipanggil dhamir apa? Muttasil. Ingat lagi tak? Dhamir DMDF. Dhamir muttasil dengan fi'il akan jadi apa? Maf'ulun bih. Okey, mesti ingat. Formula ni dia akan jadi maf'ulun bih. Dia mesti kena. Kalau DM dia akan jadi mudhafun ilaih. Apa ulang-ulang supaya kita dapat perasan bahawa kalau kita anak kita lambat tu, yalah biasalah macam bapak dia juga. Tak boleh marah, sabar.
Sebab Fadilah Kamsah kata nak melekat nasihat kita tu kena sebut 200 kali gitu. Kajian orang psikologi kan, 200 kali sebut ya. Tuan-tuan ni memang tak sampai lagi 200 tu. Tak sampai katanya. Okey. Seterusnya perkataan apa ni tuan-tuan? Cuba pisahkan ni. Yang pertama B, harf jar harf jar. Kemudian baru perkataan alfin. Tahu mana alfin? 1000. Kalau 100 mi'ah. Kalau 10 asyarah. Khamsah 5. Okey, kalau 1 wahid. Okey. Okey, semula. Kalau 1 dalam bahasa Arab apa? Wahid. Kalau 10 asyarah. 100 mi'ah. Hamzah. Kalau 1000 alf. Kalau 10,000 asyarah alaf. Ya. Kalau 1,000,000 itu tak ada dalam Quran. Million juga. Okey, ini alfin ni 1000 1000. Seterusnya min daripada haraf apa tu? Haraf jar. Haraf jar min. Kenapa dia bagi atas pula? Kerana dia nak sambungkan apa? Dua huruf yang berbaris mati. Pertama min, yang keduanya al. Min al malaikah. Dia tak boleh berbunyi melainkan kita hidupkan yang pertama. Minal malaikati. Ya. Dia tiga-tiga semua boleh. Wa ulaika hum al muflihun. Macam mana sambungnya? Humul muflihun, menggunakan baris depan. Okey. Kalau kita baca qul Allahumma, dia bagi bawah pula qulillahumma. Seterusnya perkataan yang kita maklum sangat iaitu al-malaikah. Maknanya apa tuan-tuan? Malaikat. Itu jamak. Jamak apa dipanggil tu? Jamak taksir. Kalau seorang malaikat disebut macam mana? Ya? Malakun. Seorang malaikat. Malakun. Kalau dua orang malaikat? Malakani ataupun malakaini. Kalau jamak dia malaikah. Malaikah. Okey, yang saya tanda X itu wajib tahu bagi orang yang belajar bahasa Arab. Yang saya tanda right ini bermakna dia perkataan yang sangat biasa bagi orang belajar bahasa Arab. Yang saya tak tanda itu patut tak tahu. Kalau siapa tahu dia bagus. 1 2 3 4. Ada 4 perkataan lah yang kalau tuan-tuan tak tahu, biasalah saya pun kena tengok. Kena tengok kamus ataupun tengok ke dalam tafsir. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni perkataan pertama yang kita tak tahu dulu ialah perkataan tastarisuna. Kamus ada lagi tak? Ada Okey. Pertama tuan-tuan kena tahu dia tu fi'il apa? Tastarisuna. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Apa bukti dia fi'il mudhari'? Pangkal deta. Apabila fi'il mudhari' pangkal deta dan hujung dia waw nun, apa dhamirnya? Diagram warna kuning. Fi'il mudhari' pangkal deta, hujung dia warna kuning. Antum ke hum? Kalau hum yastarisuna. Kalau antum tastarisuna. Okey, bermakna kalau kita buang ta, kita buang nun, kita kembalikan kepada punca fi'il mudhari'. Apa punca dia? Huwa. Huwa apa? Yastarisu. Itu punca. Kalau kita nak tengok dalam kamus, kalau ada, dia ni lah. Sebab kita dah potong penambahannya ada pada fi'il mudhari' ta, waw nun. Tapi kalau nak tengok dalam kamus, kembalikan kepada huwa.
huwa yastaghisu. Tapi kalau tengok macam ni, jumpa tak dalam kamus? Tak jumpa. Kerana dalam kamus mesti memberikan punca perkataan. Maka untuk ringkas kata dia, cuba tuan-tuan tengok fi'il mudhari' sifar 11. Macam mana bunyinya? Warna kuning. Fi'il mudhari' sifar 11. Diagram warna kuning. Macam mana bunyinya? Yastaf'ilu. Okey. Ahlan wa sahlan. Okey, kalau fi'il madhi sifar 11 macam mana bunyinya? Istaf'ala. Okey, bermakna kalau tuan-tuan jumpa pattern di sini, apakah penambahan yang berlaku pada perkataan yastaf'ilu? Punca perkataan dia mesti fa'ala, 3 huruf tersebut. Alif sinta. Kalau ni alif sinta. Kalau ini ya sinta. Bermakna yang kita nak potong dalam ya sinta, maka punca perkataan dia ialah ghayasa. Bila kita jumpa ini punca perkataan, carilah, dan dia boleh main dengan haraf illah yang boleh ditukar-tukar, sama ada gha alif sa, ghayasa, ataupun satu lagi haraf illah gha waw sa. Okey, cuba cari mana yang terkena. Kamu saya pun lagi. Okey, silakan tuan-tuan. Siapa jumpa bagi tahu muka surat ya. Dah tuan-tuan? Muka surat 274. Jumpa perkataan punca dia apa? Ghayasa. Punca dia ghayasa ya? Atau gha alif sa? Ghayasa makna apa? Ya? Hujan. Hujan ni. Ada lagi tak? Ha? Ghaisun. Maknanya? Hujan itu ghaisun. Dia tak punca perkataan dia, fi'il. Naik atas sikit lagi. Jumpa ghasa. Ada tak? Tak ada. Rumput. Lagi. Itu ghausun. Ghausun apa makna bang? Okey, ada sikit dah, kena dah. Okey, tak apa tuan-tuan. Cuma itu punca perkataan ghayasa, dan kita kalau nak cari dalam kamus cari ni. Sifar 11 berlaku penambahan, iaitu perkataan istaghasa. Macam istaf'ala. Cuba tengok turun ke bawah, ada tak perkataan istaghasa? Ya? Aghasa. Ada. Aghasa mana? Membantu. Okey, turun sikit ke bawah, ada tak istaghasa? Ada tak? Apa maknanya? Okey. Muka surat 273. Tuan-tuan akan jumpa perkataan aghasa. Aghasa, jumpa tak? Iaitu makna membantu. Turun ke bawah, bila berlaku penambahan ista tu, memohon bantuan. Minta bantuan atau memohon bantuan. Sebab perkataan-perkataan yang ditambah dengan ista, alif cinta, biasa makna minta. Macam istaghfara, makna apa?
mohon ampun, minta ampun. Ista'zana, mohon izin. Ya, okey. Kalau di sini istaghasa, makna mohon bantuan atau pertolongan. Itu fi'il madhi di sini, tapi fi'il mudhari' tak disebut kerana dia tahu kita dah belajar sifir 11. Ya. Kalau sifir 11 istaf'ala, mudhari' dia yastaf'ilu. Kalau fi'il madhi dia istaghasa, mudhari' dia yastaghisu. Tapi sebab dia ada harf illah, di situ ada mungkin sedikit kekeliruan, maka kita boleh rujuk buku kita sebenarnya untuk ni dan pattern macam ni akan banyak kita jumpa dalam Quran. Cuba tuan-tuan buka sifir 11, ada ke tak? Mudah-mudahan ada lah. Kalau tak ada, tak ada rezeki. Ada ya tuan-tuan, 258 ke surat 258. Okey, macam mana bunyi sifir 11 fi'il madhi? Istaf'ala atas istaf'ala, mudhari' dia yastaf'ilu. Okey, cuba tuan-tuan jadikan bawah dia apa? Istajaba. Macam mana fi'il mudhari' dia? Yastajibu. Okey, jadi sekarang ni kita tak payah cari dah ni Istajaba, pattern yang sama. Istajaba makna dia telah. Istajaba menyahut, menerima, mengkabulkan, memperkenankan. Istajaba. Okey, begitu juga dengan perkataan. Kalau tadi apa tu? Yastaghisu, fi'il madhi dia. Ikut pattern dia, cuba bariskan tuan-tuan. Cuba bariskan. Istaghasa, fi'il mudhari' dia yastaghisu. Ikut je pattern. Istajaba, yastajibu. Istaghasa, yastajibu. Okey, cuba bariskan perkataan ini. Juga banyak dalam Quran digunakan. Cuba bariskan. Istaqama. Istaqama. Fi'il mudhari' yastaqimu. Ya. Pattern yang sama, tapi sebab ada haraf alif di tengah dia, dia akan berubah macam tu. Sama istajaba, yastajibu, istaghasa, yastaghisu, istaqama, yastaqimu. Ya. Macam ni lah nanti. Istajaba. Kalau fi'il mudhari' dia bunyi macam mana? Yastajibu. Ya. Kalau ini akan jadi istaghasa, yastaghisu. Tapi sebab ini dhamir dia apa? Tastaghisuna antum. Dia berubah ikut itulah. Ahlan wa sahlan. Sila bang, duduk depan kerusi kosong. Tengok abang ni macam bersalah je rasa kita kan. Siapa tak bagi kenduri dia angkat tangan. Tapi sebab abang kata siapa yang ada kesempatan, rasalah sunatnya jemputan tu. Kalau tak datang minta maaf. Tapi abang tu kata sunat. Okey, hak yang kita mesti tunaikan. Ya Allah, saya ni banyak berdosa kat anak murid. Banyak-banyak. Tak terlarat saya duk pergi. Okey, tuan-tuan kita akan nak dapatkan tu, kita cuba jalankan sekejap boleh lah. Ni perkataan yastaghisu. Cuba jalankan fi'il mudhari'. Diagram warna apa tuan-tuan? Kuning kuning. Diagram warna kuning, fi'il mudhari'. Okey, cuba jalankan. Huwa yastaghisu. Huma yastaghithani. Hum
Yastaghithuna. Ma makna yastaghithuna? Hum mana apa? Mereka meminta pertolongan. Okey. Hiya tastaghithu. Huma hunna yastaghithna. Anta tastaghithu. Huma antuma. Antum. Inilah dia. Id antum id tastaghithuna. Ma makna tastaghithuna? Kamu semua, ya, ingat ketika mana kamu semua wahai ahli Badar, ya, memohon atau meminta pertolongan. Tapi daripada asbabun nuzul tu Allah mengungkit antum ni kembali kepada Nabi, sebab yang bersungguh-sungguh minta tolong, berdoa sampai jatuh selendang itu ialah Nabi, ya. Tapi kalau Allah bercakap dengan Nabi menggunakan perkataan antum, bermakna Allah memuliakan Nabi, ya. Maknanya kita memuliakan orang dalam bahasa Arab dengan menggunakan kalimah jamak, ya. Kalau saya tanya abang, apa khabar antum, keluarga antum sihat, makna saya memuliakan lebih pada abang sebab menggunakan perkataan jamak, okey. Tastaghithuna makna mereka, kamu memohon pertolongan, okey. Kita dulu yang kedua perkataan istajaba. Kita dah tadi istajaba. Fi'il apa tu? Fi'il ni fi'il apa ni? Fi'il, semua ni fi'il madhi. Istaf'ala, istajaba, istaghatha, istaqama. Dan dia memang apa punca perkataan di sini? Apa dhamir dia? Dhamir dia, apa dhamir dia ni? Huwa istajaba. Cuba jalankan fi'il apa sekejap. Fi'il madhi. Okey, huwa istajaba. Huma. Hum. Hiya. Istajabat. Huma. Istajabata. Hunna. Istajabna. Lepas tu semua akan mengikut. Istajabta, istajabtuma sampai istajabtu, istajabna. Semua mengikut sama, Bila di hujung perkataan ini tidak berlaku penambahan, bermakna dhamir dia ialah huwa. Huwa makna apa? Dia. Fi'il madhi terjemahan dia telah. Istajaba makna memperkenankan. Dia telah memperkenankan. Okey, dapat perkataan kedua dah, Seterusnya perkataan yang ketiga yang kita tak tahu itu ialah perkataan mumiddu. Isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Rupa-rupa dia. Rupa isim. Fi'il boleh tak? Tak ada. Tak ada rupa macam tu, ya. Kalau fi'il mudhari' boleh tak? Kalau fi'il madhi, tak ada fi'il madhi yang hujung dia macam tu, ya, bagi depan macam tu. Kalau bagi depan mesti ada waw alif. Kalau kita nak dakwa dia fi'il mudhari' boleh tak? Lagi tak boleh sebab tak ada anita. Sebab fi'il mudhari' mesti dimulakan dengan alif nun ya ta. Jadi dia isim. Tapi kenapa isim ni tak ada alif lam dan tanwin? Soalan yang memboringkan, tapi saya tanya jugalah. Okey. Ya? Menyeronokkan. Okey. Ini mudhaf sebab tak ada alif lam dan tanwin. Makna perkataan ni nak disandarkan kepada kum. Okey. Masalah dia apa makna mumiddu? Macam mana kita nak cari dalam kamus? Kita cuba tuan-tuan tengok sifir warna kuning. Saya nak bagi sedikit petua macam mana teori kita memotong. Biasa kalau lelap mata potong biasa betul. Cuba tengok kolom nombor 4, isim fa'il. Daripada sifir 2, ya, isim fa'il apa penambahan yang berlaku?
Mim sampai ke bawah kan? Okey. Cuba tengok isim maf'ul, kolom nombor 5. Apa penambahan dia? Daripada sifir 1 sampai ke bawah, mim. Ya. Kemudian cuba tuan-tuan tengok isim makan, isim zaman dan isim alat. Apa penambahan dia? Mim. Ya. Makna kalau tuan-tuan jumpa mim dalam perkataan Arab, tuan-tuan potong dia tanpa berfikir, insya-Allah 40%, 50% tu akan kenalah. Sebab mim ni banyak akan menambah perkataan dalam bahasa Arab. Macam ni juga mim ni adalah penambahan, ya, yang berlaku kepada isim fa'il nanti. Jadi maknanya punca perkataan dia ialah mim dal madda. Itu betul betul. Okey, kita berhenti sekejap lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.